skim persaraan Satu Malaysia meminta kita supaya meluluskan 120,000 untuk pelaksanaan skim ini yang mengikut penjelasan data ini dikatakan diletak atau diamanahkan kepada pengendaliannya, pengurusannya kepada kumpulan wang simpanan pekerja. Maksudnya urusan penetapan skim ini masih lagi diletakkan di bawah sistem pentadbiran kumpulan wang yang sama pengurusannya untuk skim ini. Dan adakah 120,000 ini boleh menambah kapasiti KWSP atas tujuan melaksanakan skim ini berbanding pada yang sedia ada. Biasanya EPF terlibat dengan skim-skim pelaburan yang biasa ataupun yang tradisi, bagaimana juga yang telah digariskan atau diwartakan di dalam anggaran belanjawan 2010 yang lalu. Kita ada 16 aktiviti 16 aktiviti peminjaman wang yang dianjurkan atau yang ditadbir oleh EPF. 120 juta ini merupakan tambahan one off ataupun merupakan satu tambahan berkala yang akan diteruskan atas nama skim persaraan Satu Malaysia. 65 juta kita akan peruntukkan untuk kos imbuhan. Ini saya minta dijelaskan dengan detail sebab saya tak faham yang ni. Apakah maksud 65,000 keperluan untuk menampung kos imbuhan pada Agrobank? Ini saya langsung tak faham. Saya minta maaf, saya minta penjelasan daripada pihak menteri. Bahagian 5 memerlukan 300 juta. Saya nampak ada lagi sekali dalam urusan yang sama dengan pengurusi B12. Adakah termasuk dalam perbincangan kita? Ya, masuk. Ya, terima kasih. B12, baru masuk B12 juga minta satu tambahan sebanyak 132.5 juta ringgit untuk tabung pinjaman perumahan untuk golongan berpendapatan rendah. Dan tabung ini dinamakan sebagai tabung amanah tabung pusingan pinjaman perumahan. Ya, soalan saya, penjelasan saya minta, adakah sama tabung pinjaman perumahan dengan tabung pusingan pinjaman perumahan? Kerana kita punya dua kelulusan yang sama telah diberi semasa perbincangan terhadap belanjawan, anggaran belanjawan 2010. Satu disebut sebagai tabung pusingan pinjaman perumahan, di sini diletakkan sebagai tabung pinjaman perumahan. Saya nak tanya, adakah perkara ini merujuk kepada perkara isu ataupun perkara yang sama? Dan 132.5 juta ini yang diminta ini juga di bawah perkara 5 dalam B11 memerlukan 30 juta, tetapi diberi tugas ini kepada UDA untuk membina 300 unit kedai. Satu untuk membina perumahan kepada golongan berpendapatan rendah di Sabah menggunakan tabung pinjaman perumahan. Satu lagi saya nak tanya, UDA diberikan 300 juta untuk membina 300 unit kedai di bawah UDA Holding. Sama ada kena mengena dengan tabung pusingan pinjaman perumahan. Dua perkara yang beza. Timbalan Menteri, saya minta penjelasan kepada perkara ini. Habiskan, Yang Amat. Ya, saya akan habiskan. Kemudian 29.475 dikatakan untuk menampung subsidi kadar faedah. Saya masih ingat lagi, memang ada perbincangan kita untuk pengecualian terhadap kadar faedah atas pinjaman, tetapi tidak ditujukan khas kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad pada ketika itu. Tetapi isu sekarang adalah
isu pembayaran ataupun subsidi untuk menampung kos faedah kepada Bank Pembangunan Malaysia yang dibuat pinjamannya oleh pengurusan aset air Berhad. Semakan saya menunjukkan bahawa amalan ataupun exercise ini yang nak dibuat ini adalah berkenaan dengan pengambil alihan aset ataupun berkenaan dengan pemindahan capex di dalam exercise ini, iaitu yang melibatkan pengambil alihan syarikat air Johor daripada Ranghill Berhad. Adakah perkara ini benar? Sekiranya perkara ini benar, adakah peruntukan untuk menampung subsidi kadar faedah ini terpakai kepada exercise ini atau kepada urusan ini? Dan perkara yang terakhir, saya nak bertanya berkenaan perbelanjaan tambahan untuk menampung kos Sagu Hati yang berjumlah 9.7 juta. Saya minta kalau boleh diperincikan apakah maksud pembayaran Sagu Hati. Adakah pembayaran Sagu Hati ini sebagaimana yang telah kita spesifikasikan atau kita terangkan dahulu, wujudnya satu banjaran bayaran khas yang diklasifikasikan sebagai Sagu Hati. Terima kasih Datuk Menerusi. Yang Amat Jasi.